Okay, tak apa. Awak boleh jawab sendiri dalam hati pun tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Masing-masing jelas tak suara cikgu? Jelas Okay, baik. Okay, bagus. Cikgu nak share screen. Okay, cikgu akan share screen untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kejap ya. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru, subtopik yang baru iaitu banding pecahan dan perpuluhan. Okey, perkara ni sama saja yang awak belajar melalui Google Classroom, video cikgu yang cikgu bagi pada hari Selasa lepas. Okey, untuk hari ini awak akan belajar banding pecahan dan perpuluhan, lebih kurang sama saja. Cuma hari Selasa hari tu awak belajar bandingkan pecahan dengan pecahan. Nombor pecahan dan juga nombor pecahan. Untuk hari ini awak akan bandingkan nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Tapi cara dia sama sahaja. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, pada akhir pembelajaran nanti, lepas habis kelas nanti, okey, awak semua, cikgu harap dapat membandingkan nilai pecahan dan nilai perpuluhan yang diberi. Okey, ini adalah matlamat kita belajar pada hari ini. Matlamat kelas kita hari ini. Okey, objektif kelas kita, matlamat kelas kita, kenapa kita nak belajar hari ni, sebab inilah. Okey, membanding nilai pecahan dan nilai perpuluhan yang diberi. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, untuk hari ni awak boleh buka buku teks matematik jilid 2, muka surat 14. Okey, boleh buka buku teks matematik jilid 2, muka surat 14. Alright. Okey, tak apa. Cikgu bagi masa, Jangan risau. Siapa yang nak pergi ambil buku, boleh pergi ambil dulu. Siapa yang dah buka, boleh bersedia. Tu, ada tulis muka surat 14. Jilid 2 bukan jilid 1. Ya, Afif. Kita belajar subjek matematik. Cikgu ajar matematik kelas awak, Afif. Cikgu tak ajar bahasa Arab pun. Afif, buku teks matematik Afif jilid 2 muka surat 14. Okey, baik Afif. Okey, kita boleh start Okey. Okey. Okey, untuk tajuk hari ni, awak akan diberi 2 nombor. Okey. Satu nombor pecahan, satu nombor perpuluhan. Okey. Untuk sebelum cikgu start, cikgu nak masing-masing semua tutup awak punya mic. Tutup awak punya mic. Untuk penerangan ni cikgu tak nak minta respon awak. Cikgu nak ajar dulu. Supaya awak boleh faham, lepas tu cikgu akan minta awak punya respon. Okey, baik. Untuk tajuk hari ni awak akan belajar 2 nombor. Awak akan dibandingkan 2 nombor, nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Apa itu nombor pecahan? Nombor pecahan yang ada per tu, yang ada garis-garis tu. Ini kita panggil sebagai nombor pecahan yang ni. Ini adalah nombor pecahan yang ada per. Okey. Contoh-contoh nombor pecahan yang kita belajar sebelum ni, 2/6, 1/3, 5/6. Itu kita awak belajar sebelum ni. Apa itu nombor perpuluhan yang ini? Yang ada titik. Yang ada titik itu adalah nombor perpuluhan. Awak akan bandingkan 2 nombor ini. Okey, itu penerangan cikgu yang pertama. Okey, seterusnya. Dekat dalam buku tu ada soalan contoh. Okey. Soalan dia berbunyi, manakah yang lebih besar? Okey, dekat gambar buku tu ada tulis kat situ. Okey, soalan dekat atas ni, manakah yang lebih besar? Okey, manakah yang lebih besar? Okey, untuk membandingkan nombor perpuluhan dan nombor pecahan ni, kita kena buat juga gambar rajah. Okay, kita boleh gunakan gambar rajah. Sama juga dengan awak belajar pada video sebelum ini, masa hari Selasa, Google Classroom tu. Cikgu ajar 2 benda. Yang pertama menggunakan gambar rajah, yang kedua menggunakan garis nombor.
Sama juga seperti ini. Awak boleh menggunakan gambar rajah dan awak boleh gunakan garis nombor. So, cikgu nak gunakan gambar rajah. Okey. Guna ambil pen. Okey, dekat sini cikgu gunakan gambar rajah. Dia ada bagi dua pecahan. Yang pertama 3/10, yang kedua 0.7 ni adalah nombor perpuluhan. So, kita dapat 0.7 ni kalau kita tukar kepada nombor pecahan, dia akan jadi 7/10. So, ini adalah 7/10, satu pecahan. Ada berapa bahagian dekat sini? Ada 10 bahagian. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bahagian. So, dia nak 0.7. So, 0.7 kita tukar kepada pecahan, dia akan jadi 7/10. So, cikgu lorekkan 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian, 6 bahagian dan juga 7 bahagian. So, 7 ini akan jadi 7/10. Dia akan jadi 0.7. Okey, dia 7/10. Dia akan jadi 0.7. Sama yang apa yang kita nak cari. Okey, seterusnya 3/10. Okey, 3/10. Cikgu ada berapa bahagian semua ni? Cikgu ada 10 bahagian juga. Okey, untuk pecahan, untuk perpuluhan, awak akan dapat 10 bahagian. 9, 6. Mana 6? Mana 6? Mana 6? Mana 6? Cikgu dah salah ni. Okey. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ini ada 10 bahagian. Cikgu lorekkan 3 daripada 10 bahagian. 3 daripada 10 bahagian. Okey, kita akan dapat 3/10. Okey, 3/10 kalau kita tukarkan kepada perpuluhan, dia akan jadi 0.3. So, sekarang awak dapat dua nombor, 0.7 dengan 0.3. Okey, so 0.7 dengan 0.3 mana lagi besar? Okey, so 0.7 lagi besar daripada 0.3. So, 3/10 ni kecil daripada 0.7. So, jawapan dia adalah 0.7 lebih besar. Kena gunakan perkataan ini lebih besar daripada bukan sifar bukan perpuluhan. Soalan dia tanya pecahan So, 0.7 lebih besar daripada 3/10. Okay, sebab soalan dia tanya 3/10 dengan 0.7. Awak tak boleh jawab 0.7 lebih besar daripada 0.3. Okey, ini soalan dia, awak jawab kurang tepat sebab dia tanya antara 0.7 dengan 3/10, bukannya 0.3. Ini kurang tepat Okey. Boleh faham ke tidak? Kalau tak boleh faham, cikgu ulang lagi sekali. Siapa yang tak faham boleh raise hand. Cikgu akan ulang lagi sekali. Okey, tak faham. Bagus. Tak faham. Ramai tak faham. Cikgu ulang lagi sekali. Allah. Okey. Cikgu ulang lagi sekali Kejap. Okey. Soalan ini dia bertanya. Okey, antara 3/10 ni dengan 0.7, yang manakah lebih besar nilai dia? Okey, sebelum ni awak pernah belajar antara 4 dengan 10 mana lagi besar? Mestilah 10 kan? Okey, macam ni juga dia tanya. Antara 3/10 dengan 0.7, mana yang lagi besar? Okey, untuk awak mendapatkan jawapan ni, awak kena buat dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, awak boleh gunakan gambar rajah. Gambar rajah seperti yang cikgu lukis ni. Okey. Yang kedua, awak boleh guna garis nombor. Garis nombor nanti cikgu akan ajar. Okey. Kita tengok dulu soalan ini. Cikgu nak gunakan gambar rajah. Dia tanya antara 0.7 dengan 3/10 yang mana lagi besar. So, cikgu buat gambar rajah. Ini adalah gambar rajah untuk 0.7. Macam mana cikgu dapat 0.7 ni?
Okay, awak pernah belajar sebelum ni kan? Tukarkan daripada pecahan kepada perpuluhan. So, cikgu buat dekat sini. Cikgu lorekkan. Sini ada berapa bahagian semua sekali? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bahagian. Cikgu lorekkan 7 bahagian untuk dapatkan pecahan dia. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So, sifar perpuluhan 7 sama dengan 7 per 10. Ini adalah sifar perpuluhan 7. Kita buat lorek ni sebab kita nak bandingkan, kita nak tengok 7 per 10 ke 3 per 10 lagi besar. Ini cara dia. Okey. Seterusnya, cikgu buat satu lagi bahagian. Yang ini adalah 3 per 10. Macam mana cikgu dapat 3 per 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bahagian ini ada 10 bahagian semua sekali. Okey. Berapakah pecahan ataupun bahagian kita lorekkan? 1, 2, 3. So, dapat 3 per 10. Okey. 3 per 10 dengan 7 per 10. Mana lagi besar, kelas? 3 per 10 dengan 7. Apa dia? 7 per 10 lagi besar. So, 7 per 10 lagi besar. So, kita kena jawab. Kita tak boleh jawab 7 per 10 ni. Kita kena jawab sifar perpuluhan 7. Sebab sifar perpuluhan 7 ni soalan dia. 7, 10 ni kita hanya nak tengok macam manakah ataupun apakah nombor nilai yang lagi besar. Okey. Ya, kenapa Afif? Kenapa angkat tangan banyak kali? Ada apa Afif? Okey, kalau tak ada... okey, boleh. Okey, so kita tak boleh gunakan jawapan dia sifar perpuluhan 7 per 10 ni. Kita kena gunakan ini, sifar perpuluhan 7. Sebab soalan dia tanya sifar perpuluhan 7. So, jawapan dia adalah sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada 3 per 10. Okey, itu jawapan dia. Boleh dapat? Boleh faham? Boleh Kalau tak faham nanti cikgu akan terangkan lagi sekali yang contoh seterusnya. Kejap ya, cikgu nak balas mesej kawan awak ni. Ada tak boleh masuk. Okey, kita tengok ke yang ni boleh faham Okey, boleh faham. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Tengok kat sini. Bandingkan 4 per 10 dengan sifar perpuluhan 9. 4 per 10 dengan sifar perpuluhan 9. Okey, macam mana cara dia? Dekat sini awak boleh buka mic kalau awak nak respon, tak ada masalah. Okey, dekat sini ada 2. Kita tengok yang mana satu yang lagi besar, yang mana satu yang lagi kecil. Okey, yang manakah? Kita tengok yang manakah yang besar. Okey, yang atas ni 4 per 10. Okey, so 4 per 10 dengan 9 per 10. Ya, Amam Mifzal? Boleh. Nak pergi tandas, pergi je. Tak ada masalah. Tak perlu minta izin sebab rumah awak bukan rumah cikgu. Okey. So, 4 per 10 dengan 9 per 10. Yang manakah lagi besar? Awak tengok dekat sini. Bukan 9 per 10. Maafkan cikgu. Sifar perpuluhan 9. So, 4 per 10 dengan sifar perpuluhan 9. Yang manakah lagi besar? Ataupun yang manakah lagi kecil? Awak tengok dekat sini. So, 4 per 10 ni dia ada 4 bahagian yang dilorekkan. 1, 2, 3, 4. So, 4 per 10. 4 per 10 ni kalau kita ubah dia kepada
perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan apa? Siapa boleh jawab? Sifar perpuluhan 4. Bagus. Okey, sifar perpuluhan 4. Okey, yang ini sifar perpuluhan 9. Antara sifar perpuluhan 4 dengan sifar perpuluhan 9, mana yang besar? Sifar perpuluhan 9 yang besar. So, ini adalah ya besar, nombor yang besar. So, jawapan dia adalah sifar perpuluhan 9 lebih besar daripada sifar perpuluhan 4 ke 4/10? 4/10 sebab soalan tanya 4/10. Okay, so dia akan, awak kena tulis 4/10. Awak jangan tulis sifar perpuluhan 4. Sebab soalan tak tanya sifar perpuluhan 4, soalan tanya nombor pecahan 4/10. So, ini jawapan dia. Boleh? Faham? Okey, bagus. Kalau 4/10 duduk letak dekat depan, dia akan jadi macam mana jawapan dia? 4/10. Bagus, Adam Mikael. Okey, 4/10 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Dia terbalik sahaja. Okey, ini jawapan dia. Yang ini boleh. Yang bawah ni pun boleh. Boleh faham? Boleh. Okey, cara yang mudah sekali awak nak tengok dekat sini adalah, cuba awak tengok nombor di sini. Ini sifar perpuluhan 9 betul. Ini nombor 4 betul. Kat sini awak dah boleh tengok yang mana satu nombor lagi besar, yang mana satu nombor lagi kecil. Untuk tahun 2. Okey. So, awak dah tahu dah. Ni 9. Sifar perpuluhan 9 ni 4/10. 9 ni lagi besar. Mestilah ini jawapan lebih besar daripada 4/10. Okey, boleh? Kita pergi kepada soalan ataupun soalan contoh seterusnya. Okey, sifar perpuluhan 2 dengan 1/10. Siapa boleh jawab? Boleh raise hand. Boleh raise hand. Okey, ya, Rifki. Apa jawapan dia, Rifki? Okey, bagi tahulah soalan jawapan dia betul-betul. Mana kau nak tulis yang pula? Macam mana nak jawab dia? Sifar. Okey, macam ni Rifki nampak Adam tolong jawab. Sifar, apa salah daripada ni? Sifar perpuluhan 2 lebih besar daripada daripada 1/10. Awak tengok dekat sini, ni nombor 2 sini. Ni nombor 1. Mestilah 2 lagi besar daripada 10. Okey, kalau 1/10 letak dekat depan, siapa boleh jawab selain Okey, 1/10 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 2. Okey, dua-dua ni boleh diterima. Okey. Boleh? Okey, cuba buka buku teks tu, muka surat, kejap. Muka surat 14 lagi. Okey. Ini. Cuba awak tengok soalan C tu. Sifar perpuluhan 2 14. Bukan buat sekarang, kita bincang. Okey. Muka surat 14. Ni, muka surat 14. 14. Okey, sifar perpuluhan 2 dengan 5/10. Okey, ini kita guna garis nombor. Antara kedua-dua ni yang manakah? Bukan kedua-dua yang manakah pula. Sifar perpuluhan 2 dengan 5/10.
2 dengan 5, mana lagi besar? Mana lagi kecil? So jawapan dia apa dekat sini kelas? Bagus Adam Mikael. Awak boleh tengok dekat buku teks tu, dekat garis nombor tu. Ini adalah sifar perpuluhan 2 yang cikgu bulatkan tu dengan warna merah tu. Okey, ini adalah 5/10. Okey, kalau ke kiri, okey, dia akan jadi lebih kecil. Kalau ke kanan, dia akan jadi lebih besar. Okey, sekarang 5/10 ni ke kanan. So, 5/10 lagi besar daripada sifar perpuluhan 2. So, sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada 5/10. Ini adalah untuk C, soalan ni. Okey. Untuk D, okey, selain daripada Adam Mikael, siapa boleh jawab 4/10 dengan sifar perpuluhan 6? Siapa boleh jawab selain daripada Adam Mikael? Boleh raise hand. Boleh angkat tangan. Awak tengok tu. Yang A tu, yang D tu nombor berapa depan sekali? Nombor berapa? Ni nombor berapa ni? 4 ni nombor berapa? 6. Okey, so lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. 6 ni besar. So, 4 ni kecil betul? So, 4 ni kecil betul. So, 4/10 lebih kecil daripada 0/6. Okey. Okey, cikgu nak bagi soalan lain. Untuk awak faham. Okey. Cikgu buat soalan E lah, E. 7/10 dengan sifar perpuluhan 1. Okey, siapa boleh jawab? Boleh raise hand selain daripada Adam Mikael. Siapa boleh jawab? Okey, Adam Mikael. Adam Mikael bagi Irfan jawab. Irfan nak jawab. Adam Mikael dah jawab 4 soalan tadi. Okey, bagus Adam Mikael Okey, Irfan angkat tangan. Boleh jawab Irfan? Itu 7/10. Itu pecahan. 7/10. Okey. Ni kalau titik perpuluhan. Perpuluhan. Okey, bagus. 7/10 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Betul. Okey, sebab apa ini nombor 7 ni? Ini nombor 1. Mestilah 7 lagi besar daripada 1. Itulah cara dia. Okey, cikgu bagi soalan lain. Soalan F. Cikgu bagi soalan F. 8/10 dengan sifar perpuluhan 3. Okey, siapa boleh jawab? Selain daripada Adam Mikael dengan Aryan. Okey, Aryan Danish. Okey, boleh jawab. Okey. Okey. Bagus. Okey, 8/10 lebih besar daripada sifar perpuluhan 3. Betul. Okey, so ini adalah 8. Ini adalah sifar perpuluhan 3 ataupun 3. Mestilah 8 lagi besar daripada 3. Bagus Aryan Danish. Tahniah. Okey, F, G. Ada lagi soalan cikgu nak bagi ni? Banyak soalan cikgu nak bagi ni. 5/10 dengan sifar perpuluhan 5. Ni lain ni. Ni dah pening lagi. Siapa boleh jawab? Oh, siapa ni?
Amam Mizal. Okey, Amam Mizal boleh jawab Amam Mizal. Boleh, boleh. Salah tak apa. Salah tak apa. Belajar. Ha. 5/10. Okey. Amam Mizal, ni. Rifki nak bantu. Okey, Rifki boleh jawab, Rifki. Hilanglah Rifki. Siapa lagi nak jawab? Ya, sama dengan. Okey, macam nak cakap ni? Sama dengan. Okey, Aryan Danish boleh jawab. Okey. Bagus. Okey, sama dengan. Sebab apa? Yang sini 5, yang sini pun 5. So, sama dengan. Boleh Amam Rizal boleh? Amam Rizal Boleh Okey, bagus. Okey. Yang ni kalau sama, nombor dia kita gunalah perkataan sama dengan. Okey, baik. Soalan contoh yang terakhir cikgu nak tanya. FGH. Siapa H cikgu tanya? Uh, okey, siapa boleh jawab? Irfan. Okey, Irfan. Okey, bagus. Bagus. Sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada 9/10. Alhamdulillah. Cikgu harap masing-masing boleh faham. Boleh faham Senang Okey. Kalau boleh faham, boleh buka buku aktiviti, kita buat sama-sama. Okey. Muka surat 99. Ah, ya, buku tu. Buku biru tu. Okey. Buku aktiviti muka surat 99. Okey, cikgu boleh tunggu awak boleh buat. Cikgu boleh tunggu sekejap je tu. Ya, buat sekarang ada 4 soalan je. Senang je. Okey, cikgu tunggu awak untuk awak buat. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ah? 98. Okey, bagus bagus hari ni. 98 bagus. Okey, kejap ya, cikgu ubah balik. Muka surat 98 ya kelas. Kejap ya. Muka surat 98. Okey, terbaik. Bagus, bagus. Boleh, boleh. Ambil je. Tak payah bagi tahu saya.